Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi untuk siri Ramadan, dan hari ini kita dah masuk kepada Ramadan yang ke-24. Secara khususnya kita dah masuk kepada bab 5. Seperti mana siri yang Ramadan yang ke-23 kita membincangkan topik bagaimana menulis bab perbincangan ataupun menulis perbincangan dalam tesis. Dan sebenarnya perbincangan itu juga ada setengah format yang duduk di bahagian bab 4, di bahagian akhir di bab 4 ataupun di bahagian bab 5. Di awal bab 5 itu dimulakan dengan perbincangan. Dan hari ini kita dah membincangkan, memang asli duduk dekat bab 5 lah, bab kesimpulan iaitu sumbangan dan cadangan. Cuma hari ini untuk Ramadan yang ke-24 kita akan bincang dari segi sumbangan penyelidikan. Okey, nanti untuk siri keesokannya kita akan membincangkan cadangan penyelidikan. Okey, untuk sumbangan kajian, di sini saya ada 5 lakaran, 5 lakaran untuk membincangkan aspek penting. Kalau kita tengok, kalau kita boleh rujuk semula, kita ada di bahagian bab 1, sesi awal Ramadan, menceritakan tentang kepentingan kajian. Dalam itu juga saya ada highlight, jangkaan dapatan atau kepentingan kajian itu harus selari dengan sumbangan kajian. Jadi kalau tengok slide ni tak ada berbeza dari segi asas dia, tetapi saya ada tambah sikit di sini, especially kalau you nampak box warna biru dan warna purple untuk menggambarkan betapa betul bahagian ini harus alignment. Nanti apa yang tulis dekat kepentingan kajian, apa yang tulis dekat bahagian sumbangan kajian, jangan dua benda yang berbeza. Dia sama, cuma beza kepentingan kajian tu secara ringkas. Kita tak buat penyelidikan, cuma kita predict dan menjangka apakah jangkaan sumbangan yang kita perolehi. Nanti dekat bab 5 kita dah dapat dapatan, dah tulis perbincangan, jadi kita akan dapat kat situ menceritakan tentang sumbangan kajian yang lebih luas. Maksudnya dari segi perenggan dan muka surat lebih banyak di sumbangan kajian berbanding dalam kepentingan kajian. Jadi namun gitu, dekat sini berlaku alignment. Bila dah buat bab 5 sumbangan nanti, betul-betulkan sikit, adjust sikit dekat bab kepentingan jika perlu. Bila dah terlari sikit, make sure buat alignment dan balancing lah supaya benda tu tally. Okey, sumbangan kajian ni kita akan berbincangkan 5 perkara juga, iaitu aspek theoretical. Okey, kedua adalah aspek methodological dan analisis. Kadang-kadang kenapa saya tak nak pisahkan? Kadang-kadang eloklah kita duduk sekali methodological analysis, kalau nak pecahkan pun boleh. Okey, kemudian yang ketiga adalah empirical, yang keempat adalah practical, yang kelima adalah persekitaran. Okey, saya nak kupas kembali, walaupun kepentingan kajian ada dah kita ceritakan, tapi nak ceritakan lagi kerana kedudukan sumbangan kajian ni duduk dekat bab 5. Okey, yang pertama adalah theoretical. Dan kita tahu theoretical tu memang duduk dekat bab 2. Dari segi kita beritahu teori kajian, konsep-konsep yang menyokong kepada teori utama. Okey, kat situ bahagian awal. Ilmu awal. Kat situ pun kalau orang baca literature review pun dapat pengetahuan. Okey, di bahagian theoretical, okey, dari segi pengetahuan ilmu. Kat sini kalau guna teori, you ada buat gabungan ke? Nanti ada gabungan ke? Orang guna 2, ada guna 3. Kita panggil apa? Kita integrasikan, synergize. Jadi adakah sebenarnya kita punya gabungan kita tu, pisahkan mereka tu menimbulkan ataupun mewujudkan satu perkembangan dalam ilmu, dengan mewujudkan isu penambahbaikan dan pengubahsuaian. Jadi kajian ini sebenarnya menambah baik pengetahuan yang ada, berkembangan ilmu pengetahuan. Kita ada buat pengubahsuaian untuk era sekarang ni, era endemik. Sebelum ni pandemik, endemik, tapi masih lagi dalam situasi ancaman dalam COVID, dalam kehidupan sekarang. Kalau orang ekonomi, ceritalah ekonomi, orang politik, ceritalah politik, sosial, teknologi dan sebagainya. Jadi aspek pengetahuan itu sangat penting. Di sini saya menggunakan keyword penjanaan. Penjanaan pengetahuan. Okey, perkembangan ilmu baru. Jadi penting dalam penyelidikan, takkan kita tak nak keluarkan satu penjanaan ilmu baru atau pengetahuan atau perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu baru tu penting yang kita, bila kita dapat hasilkan daripada satu penyelidikan. Itu perkara pertama. Okey. Jadi apa yang kita nak cerita sekarang ni, tema dia sumbangan lah.
Jadi cerita kalau sebut sumbangan kajian tu sumbangan penyelidikan, yang tu yang saya letak di situ. Okay, yang kedua adalah metodologi. Kita tahulah metodologi pun kita dah bincang bab sebelum ni, siri Ramadan sebelum ni. Jelas kita cerita metodologi dari segi dia punya reka bentuk, okay, dia punya setting dengan skop populasi, dengan persamplan, okay, dengan apa strategi, dengan pengumpulan dan strategi pengumpulan data. Kemudian cerita tentang kita punya validity and reliability, cerita pasal research etika, cerita tentang andaian analisis. So banyak. So semua tu sebenarnya dalam sebuah penyelidikan, kaedah yang kita gunakan dalam metodologi tu tidak digunakan oleh orang sebelumnya. Jadi sebenarnya apa yang kita gunakan tu untuk bidang kita, mungkin bidang lain dah ada, bidang kita tu belum ada. Ada sumbangan metodologi tu wujud. Kita juga, orang lain menggunakan satu instrumen, kita gunakan dua instrumen. Jadi mewujudkan tambah baik. Ada penambahan dari segi metodologikal. Ada juga dari segi perkembangan dalam metodologi. Jadi kita pula extend buat mixed method. Begitu juga dengan analisis. Kita nak tambah baik analisis. Kita nak perkembangkan analisis. Jadi ternyata analisis ni boleh digabungkan, dikawinkan, diringkaskan, diperluaskan. Jadi dalam sebuah penyelidikan, metodologi pun dapat memberi sumbangan. Tadi dari segi pengetahuan teoretikal, metodologi ni kita mengumpul data. Strategi pengumpulan data kita unik. Orang lain pun tak terfikir cara nak kumpul data cara macam itu. Itu pun sumbangan. Okey? Alright. Kemudian seterusnya adalah empirical. Empirical ni memang wajarlah dibincangkan. Kerana sumbangan tu memang dapat direct. Jadi empirical ni secara ringkas, secara straightforward dia merujuk pada kita punya objektif ataupun persoalan kajian ataupun hipotesis. Kalau kita punya ada 4 objektif ataupun ada 6 research question, ada 10 hipotesis. Ni lah dia. Dapatan daripada hipotesis, persoalan dan juga objektif itu dah namanya empirical. Dapatan yang terhasil daripada sebuah proses penyelidikan. Dan of course dapatan itu menyelesaikanlah. Kenapa kita nak selesaikan? Sebab kita nak selesaikan penyelesaian masalah. Objektif tu wujud sebab nak selesaikan penyataan masalah. Jadi penyelesaian masalah. Penemuan ialah dapatan ni. Ada yang menyokong, ada yang sama, ada yang bercanggah, ada yang baru. Jadi ada empirical dapatan yang baru. Jadi dapatan kajian boleh menjawab secara spesifik kita punya objektif, research question dan juga research hypothesis. Okay, theoretical jelas. Methodological analysis pun dah. Okay, kita punya empirical dah. Okay, yang keempat, practical. Practical ni yang biasa orang tulis dalam sumbangan lah. Bahagian ni jaranglah kita tak jumpa orang cerita kan. So bahagian practical ni biasalah kan. Kita kena beritahu dari sumbangan. Saya sebut practical tu, dia dapat memberi impak kepada akademia. Akademia tu penyelidik semasa, penyelidik akan datang, potensi. Kan? Dari industrial, ekonomi industrial, okay. Elok large firm, middle ataupun small firms, politik kerajaan. Politik ni maksudnya pentadbiran, dasar, polisi dan sebagainya, dan juga social, aspek komuniti, masyarakat, agama pun boleh di sini. Jadi dari secara praktikalnya sumbangan kajian kita dapat memberi impak kepada semua ni. Akademia, industri, kerajaan, komuniti, agama, sosial dan sebagainya. Yang terakhir sebenarnya ini impak dalam sebuah kerja. Banyaklah sekarang penyelidikan dah in the end tu satu kolom. Kalau dalam borang pun, kalau kita buat final report pun ada satu tanya, iaitu dari sejauh mana kita punya impak kajian ini memberi kesan kepada persekitaran. Dari segi manusia, kewujudan dia lebih bentuk selesa, quality of life, selamat, okay. Kemudian dia fleksibel. Okay, kalau ada sumber material adalah konsep dia konsep hijau. Tidak ada bahan-bahan atau sumber-sumber yang toksik ataupun bahan-bahan yang bahaya, mudah terbakar dan memang bahaya kepada manusia. Boleh mudah recycle dan sebagainya. Kalau dalam proses kerja, benda tu structured, kerja yang friendly, yang selesa, mudah untuk bekerjasama dalam teamwork. Itu konsep persekitaran. Jadi sumbangan ni tak boleh dipisahkan. Memang ada saya kongsi, saya sebut TMEP, tapi kita tambah satu lagi P. Ada 2 P lah, practical dan juga persekitaran. Jadi dari segi teoretikal dengan penjanaan dan perkembangan ilmu baharu, dengan metodologi yang boleh tambah baik dan perkembangan dalam metodologi dan analisis, dan secara empirikal menjadikan satu penyelesaian dan penemuan dapat memberi manfaat kepada kehidupan dan negara dari sudut sumbangan yang praktikal, dari segi persekitaran dan sudut aplikasi dan mesra alam, mesra kehidupan.
and quality of life. Okay, jadi benda itu semua adalah perlu kita bincangkan. And kita dah buat dah, kita dah cerita dah macam-macam dalam penyelidikan. Dekat bahagian sumbangan kadang-kadang missing. Bukan hanya dalam tesis tau, nak tulis artikel nanti pun bahagian-bahagian yang tak ada. Selalulah komen penilai, okey, hanya membincangkan teoretikal dan praktikal, tapi tiada perbincangan dalam konteks metod empirikal dan juga persekitaran. Okey, jadi kita kena bincang secara menyeluruh supaya penyelidikan kita. Dan ini hot question kalau dekat Viva. So panel memang nak dengar daripada mulut kita sendiri. Boleh tak you secara penjelasan secara ringkas apa sumbangan kajian? Jadi kita kalau nak susun jawapan kita dengan baik dan dia keseimbangan dalam sebuah penyelidikan itu, dalam menceritakan sumbangan kajian itu harus menceritakan kelima-lima aspek. Okey, terima kasih. Ini saja perkongsian saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita akan jumpa lagi untuk sesi akan datang untuk Ramadan yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.